Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Assalamualaikum dan salam siaran untuk waktu ini. Kita berada dalam program Rentas Kemanusiaan. Saya Nazira Noran dan seperti yang telah diwar-warkan sebentar tadi, kita ingin bersama-sama dengan panel di studio, iaitu anda boleh juga saksikan di live Facebook kami. Sebelah kiri saya Muhammad Jantan, Presiden Muslim Volunteer Malaysia MVM, dan juga Encik Said Azwan Said Ali yang merupakan aktivis kemanusiaan dan media strategis MVM. Assalamualaikum untuk kedua-duanya. Waalaikumsalam. Okey. Ceria ini. Ceria kita. Ya, Jumaat pertama bulan Ramadan ni. Lepas tu saya juga rasa berbesar hati dengan adanya program Rentas Kemanusiaan bersama dengan MVM. Okey, tapi sebelum itu mungkin ramai yang nak tahu, nak kenal apa sebenarnya MVM ni, dan tajuk kita hari ini kita nak bercakap mengenai Ramadan di Syria. Jadi sebelum ke Ramadan di Syria tu, kita nak mengupas dahulu dan nak memperkenalkan diri dahulu tentang Muslim Volunteer Malaysia MVM dan juga program Rentas Kemanusiaan hari ini yang merupakan episod pertama. Jadi kita tanya presidennya dululah. Okey, bersama dengan Encik Muhammad, apa agaknya ataupun siapa sebenarnya MVM ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Muhammad Berjantan ataupun lebih dikenali dengan nama panggilan Ya Muhammad. Alhamdulillah, kalau untuk MVM ni, kami telah ditubuhkan secara rasmi pada 30 hari bulan 12 2014. Alhamdulillah, ini adalah tahun ke-6 kami telah bergerak. Dan boleh saya katakan perbezaan yang paling besar antara kami dan juga badan-badan NGO di Malaysia yang ada sekarang ni adalah yang mana program yang kita buat, boleh katakan 90% bantuan adalah di dalam Malaysia. Yang mana kita fokuskan daripada segi pembangunan volunteer, pembangunan ekonomi, yang mana kita nak akhirnya penerima bantuan kita boleh buat ekonomi dan mampu untuk survive. Dan balance-nya 10% lagi, itulah yang kita bantu di luar negara. Yang 90% di Malaysia. betul, ya. 90% di Malaysia. Kita dengar macam MVM ni macam NGO yang kat luar je kan. Rupa-rupanya 90% bantuan di Malaysia, 10% saja di luar negara. Okey, tapi topiknya hari ini Ramadan di Syria, dan mungkin kita nak perkenalkan juga sebelah kita ni. Kalau cakap pasal misi kemanusiaan ni, saya selalu juga tengok dekat Facebook dia. Said Azwan Said Ali ni akan menceritakan tentang misi-misi untuk membantu negara yang bergolak. Jadi kita nak perkenalkan dulu Said Azwan, bagaimana boleh terlibat dengan MVM kali ini? Okey, terima kasih Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar bernama radio. Ini adalah edisi pertama Rentas Kemanusiaan. Saya nak start sikit lagi sebelum saya kenalkan diri. Rentas Kemanusiaan ni adalah satu idea baru sebenarnya. Program yang bertujuan menghubungkan antara MVM dan juga rakyat Malaysia, khususnya generasi muda, dalam isu kemanusiaan dan aktiviti kesukarelawanan. Dan kita akan membincangkan bukan hanya tentang program kita, tapi isu-isu semasa kemanusiaan dan kesukarelawanan. Berbalik kepada soalan Ji tadi, saya untuk pada hari ini saya di sini sebagai humanitarian media strategist untuk MVM, dan profession saya adalah seorang wartawan dan penulis bebas pada ketika ni. Okey, kalau kita tengok tentang MVM dan juga program-program di luar negara, termasuk misi-misi di Timur Tengah. Okey, hari ini kita bercakap pasal Syria, bukan Palestin ataupun bukan Yaman, kerana Syria adalah isu yang berpanjangan sejak daripada 2011. Betul. Dan kita tahu daripada 170,000 pelarian yang ada di Malaysia, sebahagian kecilnya di sini ada 3,000 orang pelarian Syria, dan sebahagiannya mengikuti program penempatan migran sementara di bawah kerajaan kita. Dan Syria ni memang nampak dekat seperti mana isu Palestin dan Yaman. Dan kerana itu MVM adalah di antara badan-badan NGO yang memberikan dan menjalankan misi-misi kemanusiaan di sana secara berkala.
Setakat tu je. Secara berkala. Okey, itu dia. Jadi hari ini kita bertuah bersama-sama dengan Muhammad Jantan, Presiden Muslim Volunteer Malaysia MVM, presidennya, dan juga Syed Azwan Syed Ali yang memang sentiasa terlibat dengan aktiviti kemanusiaan. Dan hari ini kita ingin mengupas lebih lanjut lah. Sekarang ini kita tahu kan kalau konflik di Timur Tengah macam di Palestin, di Syria, di Yaman. Jadi kalau kita tengok kepada 3 tempat ni, nak tahu juga apa bezanya. Tapi sebelum tu, apa agaknya pendirian ataupun sebab-sebab MVM ni ditubuhkan sebagai NGO yang melakukan kerja-kerja kemanusiaan di zon ataupun konflik Palestin, Syria dan Yaman ni? Baik, Mak jawab yang pendirian. dia sebenarnya kami ditubuhkan pada 2014, tapi sebelum itu lagi 2011 lagi saya telah aktif dalam dunia kemanusiaan, membantu orang ni semua. Dan setelah beberapa tahun kami aktif, pada akhir tahun 2016, di mana terdetiknya hati kami, iaitu kita bila melihat saudara kita di sana yang telah dibom, yang telah dibunuh, yang telah kita boleh lihat di sosial media, di internet, di media masa, penuh pasal cerita sana semua. Dan terdetik hati rasa kenapa kami tidak bantu. Walaupun kami bantu di Malaysia, tapi atas nilai kemanusiaan, atas rasa kemanusiaan itulah membuatkan saya rasa dan kami rasa kami perlu bantu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada rakan NGO kami, iaitu GPM dan juga Malaysia Lifeline for Syria, yang mana saya masih ingat lagi pada akhir tahun 2016 saya datang ke pejabat mereka dan beritahu ada tak apa yang kami boleh bantu. Kami tidak mampu bantu seperti mereka yang mana sekali hantar bantuan 300,000, 500,000. Kenapa? Kerana pada tahun 2014 tu kami sangat baru lagi, satu NGO yang sangat kecil lagi. Boleh tak kami cuba bantu dengan nilai 30,000? Itulah ayat kami pertama. Dan Abang Syah sebagai CEO kepada MLFF, Malaysia Lifeline for Syria, kata boleh kami terima untuk bantu. Dan Alhamdulillah 30,000 tu kami dapat penuhkan dalam masa 10 hari saja. Dan saya call balik semula Abang Syah, boleh tak kita nak naikkan nilai lagi kepada 50,000? Boleh Mak, silakan. 50,000 pun penuh seminggu. Itu bagaimana MVM bermula lah. Saya call Abang Syah lagi, saya cuba 100,000 Abang Syah boleh. 100,000 pun boleh Muhammad. Dan Alhamdulillah penuh. Dan untuk makluman, disebabkan peluang yang diberikan oleh Abang Syah, salah satu NGO yang besar di Malaysia, telah menyebabkan secara tak sedar pada tahun 2017 MVM telah menghantar bantuan sebanyak RM800,000 melalui Malaysia Lifeline ke Syria. Pada tahun bila tu? 2017. So 800,000 dalam masa setahun. Ini satu, boleh saya katakan, satu penghargaan kepada kami anak-anak muda, bila mana ada badan NGO yang telah stabil, yang telah besar, boleh bagi peluang untuk bekerjasama sebenarnya. Sebut pasal anak muda, memang Cik Muhammad ni mukanya muda sangat ni. Muda dari saya pula tu. Okey, tapi bercakap mengenai MVM itu sendiri, maknanya peranan NGO ini menggalakkan juga belia-belia muda untuk terlibat dalam kerja kesukarelawan dalam misi kemanusiaan. Macam mana Cik Muhammad ajak orang muda terlibat? Sebab kita tahu kan, orang muda dia bukan nak fikir sangat kita misi-misi sebegini. Mungkin mereka ni fikir untuk mencapai cita-cita dan sebagainya. Bagaimana MVM berjaya menarik mereka ni? Alhamdulillah, berlaku satu fenomena yang mana setakat pada hari ini, selepas 5-6 tahun kami telah bergerak, jumlah database volunteer dan pedema kami telah mencapai angka 60,000, yang mana 40,000 lebih hingga 50,000 adalah anak-anak muda di usia 18 hingga 26 tahun. Dan bagaimana untuk mengajak mereka tu, sebenarnya mereka perlukan satu cetusan minat, iaitu satu idola. Bagaimana contoh pada masa dulu Malaysia sangat terasa terinspirasi dengan Ammar yang mana telah meninggal dunia. Dia begini je bulan pertama. Baiklah, silakan. Ammar tadi yang di Turki. Ya, betul. Apa yang Mak sampaikan tadi adalah MVM tidak seperti mana NGO lain di mana dia punya focal point, kekuatan dia adalah volunteer dia. Kita ada 60,000 orang, di mana 40,000 tu memang anak muda. Dan dia ada cakap macam anak muda mungkin tak minat. Tak. Dalam tempoh 3 hingga 5 tahun kebelakangan ni, sebenarnya trend adalah di mana anak muda memang bersama dalam aktiviti kemanusiaan. Dia terbalik. Dia tak macam dulu dah. Satu ketika dulu mereka melihat berada di zon selesa itu adalah selesa, tetapi sekarang mereka mahu pergi keluar daripada zon selesa. Sebab tu mereka banyak ikut misi-misi kemanusiaan, termasuk yang MVM buat. Dan MVM, saya nak tambah sikit, tahun ni saja adalah lebih 80 program volunteer base. Maksud dia program yang boleh anak muda volunteer untuk mengikuti bersama. Dan misi
termasuk yang di Ramadan ni adalah salah satu daripadanya. Jadi sebelum kita ke misi Ramadan di Syria untuk topik kita dalam rentas kemanusiaan, anda sedang mendengar program baru kami bersama dengan Muslim Volunteer Malaysia. Okey, kita bercakap mengenai Ramadan di Syria bersama dengan Encik Muhammad Jantan, Presiden MVM, dan juga Encik Said Azwan Said Ali, aktivis kemanusiaan. Okey, tadi dah tanya dah antara Palestin, Syria dan Yaman. Apa beza? Dua-dua tiga-tiga ni Timur Tengah. Okey. Betul? Mungkin boleh jelaskan, Cik Okey. Said? Pendirian MBM jelas. Kita adalah badan kemanusiaan yang mana menyampaikan bantuan. NGO memang bersikap begitu. NGO sepatutnya tidak memihak kepada mana-mana pihak dalam satu konflik. Itu pendirian MBM. Okey. Menyampaikan bantuan untuk semua penerima, tak kira lah sebelah mana pun. Okey, antara Palestin, antara Yaman, antara Syria, apa beza dia? Okey. Ketiga-tiga ni adalah zon konflik. Tetapi yang kita tahu di Palestin, dia adalah pertentangan di antara rakyat Palestin itu dengan rezim Zionis sejak 1948. Gaza dikepung 2007 sampai sekarang. 2 juta yang hidup di dalam kepungan. Antara Yaman dengan Syria, dia adalah dua isu yang hampir sama, iaitu konflik yang bermula dengan perang saudara yang akhirnya menjadi perang proksi di antara kuasa besar yang berebut kuasa di tempat tu. Yaman, kalau kita tengok sekarang, Yaman adalah krisis yang paling buruk. Tetapi krisis yang paling lama adalah di Syria. Tahun ni dah masuk tahun ke-9 sebenarnya, daripada Mac 2011 sehinggalah sekarang, bermula daripada penentangan di jalanan kepada penentangan senjata. Angka kematian 3 tahun lepas lebih 400,000 mati. 13 juta memerlukan bantuan kat sana. Dan di Turki saja, di tempat di mana kita akan pergi nanti pada insya-Allah akhir Ramadan nanti, yang kita nak bercakap soal Ramadan di Syria ni, ada 3.5 juta pelarian Syria. Dan ada 4 bandar yang mana penduduk populasi pelarian tinggi, iaitu di Hatay, di Istanbul, di Gaziantep dan juga Saliuva. InsyaAllah kami akan pergi ke semua tempat itu kecuali Hatay. Okey, baik. 0326927939 untuk sebarang persoalan dan juga perkongsian anda, ataupun live di Facebook. Anda boleh respon di situ untuk sebarang pertanyaan dan juga persoalan bersama dengan tetamu di studio, Encik Muhammad Jantan, Presiden Muslim Volunteer Malaysia MVM, dan juga Encik Said Azwan Said Ali, aktivis kemanusiaan. Selepas ni kita nak tahu pengalaman Encik Muhammad sendiri dan juga pengalaman Encik Said Azwan, bagaimana agaknya antara pengalaman yang paling mahal lah, nak kata pahit itu tidak, pengalaman paling mahal sepanjang terlibat dalam aktivis kemanusiaan. Kembali lagi selepas ini dalam Rentas Kemanusiaan. Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Kerana Malaysia, lebih 6,000 asnaf menerima faedah bantuan makanan, perniagaan secara berkala. Kerana Malaysia, bantuan ambulan dan pendidikan berjaya disalurkan ke negara bergolak. Kerana Malaysia, bantuan kini telah menjangkau negara Nusantara. Muslim Volunteer Malaysia yakin tindakan hari ini mampu mengubah masa depan. Bersama kami, meringankan beban dan memberi harapan baru kepada mereka. Maklumat lanjut boleh layari laman web www.mvm.org.my. Sertai ruang interaktif dan bincang balas di www.facebook.com Bernama Radio. Program Rentas Kemanusiaan ini dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia. Ya, Rentas Kemanusiaan nama program, dan tajuk kita hari ini Ramadan di Syria. Kita bersama dengan Muhammad Jantan, Presiden Muslim Volunteer Malaysia MVM, dan juga Said Azwan Said Ali, aktivis kemanusiaan. Okey, kita nak dengar pengalaman lah pula sepanjang terlibat dalam misi kemanusiaan sehingga terbawa Encik Muhammad untuk menjadi Presiden kepada MVM. Okey, hari ini apa agaknya pengalaman paling mahal lah sepanjang terlibat dengan aktiviti ini? Baik, paling mahal saya kongsikan satu pengalaman yang mungkin menjadi satu pengajaran kepada yang mendengar ni, yang mana pada tahun 2012 alhamdulillah saya dapat masuk ke Palestin di waktu tengah perang lagi. Dan pada masa itu
saya mendapat satu nasihat daripada ketua misi. Jangan upload gambar. Jangan upload gambar bersama Al-Qassam. Jangan upload gambar di tempat perang. Jangan upload gambar dengan senjata. Kenapa ya? Masa tu kita anak muda, saya umur 18 tahun pada masa tu. Okey. Dan saya rasakan macam Pengalaman yang Palestin lah. di Palestin. Masa tu saya rasakan macam okey, kenapa? Dan saya tanya kenapa. Dan dia kata jika kita upload tu kemungkinan besar untuk pergi ke luar negara mungkin kena ban. Mungkin tak boleh pergi. Dan saya terfikir, saya adalah anak muda yang duduk di kampung, tak ada kemungkinan besar saya boleh pergi ke luar negara. Dan alhamdulillah balik misi saya upload juga gambar selepas beberapa bulan. Dan Upload kemudian boleh? upload kemudian boleh sebenarnya. Tak boleh sebenarnya. Dia sebenarnya Tak boleh gini, juga. dia gini, gambar-gambar yang sensitif masuk dia macam mat itu yang dia masuk sana, dia bergambar dengan pakaian. Al-Qassam, ya betul. So Okey. nak editkan cerita, saya upload juga gambar tu sebab saya terfikir saya mungkin takkan pergi UK, takkan pergi hantar bantuan di tempat lain semua. Dan selepas 6 tahun, pada tahun 2017 kali pertama bertemu dengan abang Azwan kita ni, So, iaitu masa tengah hantar ambulan ke Syria, saya kena tahan. Ada 80 lebih ambulan, saya seorang yang kena tahan 85. di 85 ambulan, saya seorang yang kena tahan dalam beramai-ramai manusia pada masa tu. Dan saya kena tahan dan saya kena soal siasat. Datang mereka bawa fail, siap gambar saya dengan baju Al-Qassam, siap dengan gambar saya semua ni, siap dengan maklumat diri saya, alamat rumah saya semua. Sedangkan gambar tu saya telah delete sebelum pergi misi. Masa tu mat dia, saya ada 20 orang anak muda daripada Malaysia. Saya tak muda sangatlah masa tu. So mat antara 20 orang ni daripada lebih kurang 100 lebih volunteer yang mengikuti Unity Convoy for Syria. Kita hantar ambulan 85 buah daripada UK melintasi 5 negara, Italy, Greece, Kita sampai bawa. dah ke sepadan Turki, Greece dan juga Bulgaria. Dan masa tu antara ramai tu yang Muhammad kena tahan. Betul. Sebab gambar yang dia upload dulu Walaupun saya yang telah dia dah delete. delete dah. Masih Gambar simpan. dengan sensitif tu lah. So itu satu pengajaran yang saya ingin kongsikan kepada yang mendengar ini. Jika katakanlah ada rezeki lepas ni pergi misi ke apa semua, tolong jaga perkara tersebut. Sebab kita tak dapat jangka bila kita akan pergi ke tempat lain semua. Dan saya nasib baik saya boleh menipu masa tu. Sebab apa, usia masa tu saya 18. Saya pandai-pandai saya pusing cerita dengan English saya yang tak bagus sangat pada masa tu. Dia lepaskan saya juga. Dan keluar di paper, di Syaki sebagai penganas. Oh, Itu saya yang tulis untuk butir harian masa tu. masa tu. Ya, betul. 2017. Cik saya tahu ke dia bukan pengandas? Dia Tahu. pengandas? Dia masa saya interview dia dekat dalam ambulans tu muka pucat. Oh, ya ke? Jadi Dia Cik Syahid tulis dia penganas juga. tak, dia kata tajuk dia adalah ditahan Disyaki. kerana disyaki penganas. Oh, disyaki. Gambar tu dia dah 4-5 tahun sebelum tu. Yang peliknya apabila dia ditahan, Ya. pihak security di UK, dia orang ada semua Data semua tu. yang data yang gambar yang dia-upload, setiap orang tu ada file. So Okey. media sosial sebenarnya dimonitor oleh agensi-agensi itu tu melihat dan tengok dia buat profiling kita ni penganah ke apa benda. Itu mak kena tahan tu. Betul. Jadi itulah pengalaman yang paling mahal lah. Pengalaman yang mengajar saya Mengajar. supaya kalau ada ketua misi, ikutlah apa ketua misi tu kata. Okey, Cik Syahid pula pengalaman sepanjang terlibat dalam aktiviti kemanusiaan. Sebab saya tengok memang banyak lah sebagai seorang penulis dari tahun bila lagi ni, dah lama sangat ni. Mungkin boleh kongsi 2004 sampai 2018 saya sepenuh masa sebagai wartawan. sebab kadang-kadang pembacaan saya menerusi penulisan Encik Syahid tu kadang-kadang boleh membuatkan saya menitir, saya mata. Tu Okey. tak tengok gambar lagi tu. Dia gini, pengalaman banyak tapi nak saya ambil sikit daripada pengalaman tu, tidak banyak, sikit saja. Itu ayat yang betul. Kalau dalam konteks Syria, saya pernah ini sebenarnya mak ada masa tu. Mak ada bulan 1 hari tu je yang paling baru di Syria, peladan Syria di Turki. Ramai orang ingat di sana dia macam dekat UK, macam dekat Jerman, dia bantu duit apa semua benda kan. Tapi hakikatnya tak. Di sana saya jumpa seorang ayah yang menangis. Dia helpless, dia tidak boleh kata nak beli ubat untuk anak dia yang sakit. Dan saya ingat cerita dia, pelarian ni daripada Aleppo, dia pergi masuk dan sehinggalah dia sampai ke Gaziantep. Dan di sana anak dia sakit, saya tak ingat usus berdarah ke apa, dia tak boleh nak bawa ke hospital. Kerana apa? Anak dia dengan dia tidak ada dokumen. Dan ayah ni, saya tengok muka dia, saya ingat lagi sebab saya seorang ayah. Apabila kita melihat seorang ayah yang tidak boleh membuat apa-apa, bukan nak bagi makan, nak bagi
nak bagi ubat. Cerita yang tak bagi makan ni banyak kalau dah cakap pasal di camp. Tapi bulan 1 hari tu saya tengok seorang ayah menangis. Dan ada lagi seorang ayah, anak dia yang lebih besar, kaki dia terpaksa dipotong kerana dia tak dapatkan rawatan awal, kena bom. Dia potong kaki dia, dia bawa masuk ke sini sebelah Turki. Dia tak boleh buat apa, dah 7-8 bulan duduk di Turki. Kerana apa? Pelarian tidak boleh bekerja. Pelarian tidak ada hak. Pelarian tidak ada apa-apa. Dan kenapa NGO seperti MVM dan NGO lain pergi, kita kata kenapa perlu bantu? Turki dah keluarkan 30 bilion USD dalam tempoh 7-8 tahun membantu 3.5 juta pelarian. MVM misi yang terakhir pada bulan 1 hari itu bagi makanan dan juga bantuan-bantuan lain termasuk 16,000 liter diesel untuk lebih kurang 1,000 family. 1,000 keluarga daripada 3.5 juta. Berapa peratus Soji? 0.00. Itu adalah antara cerita yang saya nampak, cerita yang saya lalui sendiri. Tapi saya nak cerita satu lagi cerita tentang seorang gadis yang berusia 22 tahun. Dia ni adalah seorang interpreter, penterjemah. Dia bekerja dengan sebuah NGO. Kerja dia ada terjemah aja. Tapi cerita di sebalik dia yang ramai orang tak tahu, masa dia lari keluar daripada Syria, dia lari keluar seorang-seorang. Seorang gadis masa tu keluar umur 17-18 tahun. Tak ada orang pun jaga dia. Dan gadis tu sekarang adalah dia tolong bantu pelarian lain dengan terjemah sebab dia boleh bahasa Inggeris. Dan dia terpaksa jaga mak dengan 2 adik lelaki dia yang kecil lagi. Dan dia tidak dibantu je. Saya tanya gaji you berapa? Gaji dia sikit, tak cukup untuk semua benda dia nak buat. Adik dia nak pergi sekolah, berapa lira? 1-2 lira samaan dengan berapa ringgit? 7 lira bersamaan dengan $1. Kalau 2 lira berapa? 2-3 lira lah. Dia tak boleh bagi. Tak mampu. Tak mampu. Kalau kita kata kita semua dah moden dengan apa benda yang kita buat ni, kita semua dah ni, bukan hanya di cerita pelarian ni, kan kita nak cerita banyak. Yalah, So ini apa benda yang saya nak cerita. Bahawasanya macam mana seorang gadis yang seorang perempuan, ayah dia berada di Aleppo, ayah dia tidak boleh keluar. Dia jaga mak dia dan 2 orang adik lelaki lagi. Dan mereka ni kalau tidak dibantu, dan mereka hanya mengharapkan apa yang ada di depan, di atas meja pada hari itu. Itu situasi dia. Yang ni ramai orang tak tahu. Okey, baik, cukup menyentuh perasaan sebenarnya, lebih-lebih lagi orang yang pernah berpengalaman sendiri pergi ke tempat-tempat sebegitu yang memerlukan bantuan terutamanya. Jadi hari ini kita dalam Rentas Kemanusiaan bercakap bersama dengan Muslim Volunteer Malaysia MVM, Encik Muhammad dan juga Encik Said Azwan. Anda boleh berinteraksi bersama kami di live Facebook atau hubungi kami di talian 03 26927939. Daripada Manzat ni, dia tanya macam ni ya. Apa persediaan jika volunteer nak pergi ke tempat berisiko tinggi dan zon konflik? Kita tak masuk lagi Ramadan di Syria ni, tapi tak apa, kita boleh jawab dulu soalan ni. Apa persediaan jika volunteer nak pergi ke tempat berisiko tinggi tu dan zon konflik? Pertama sekali kita pergi dengan satu niat yang betul. Kita pergi untuk membantu. Kita pergi untuk menyatakan kebenaran dan cerita yang sebenar daripada sana. Saya seorang wartawan sekarang bersama dengan MVM sebagai media strategis dia. Kita kena pergi bersedia secara mentalnya, bahawasanya kita pergi untuk membantu dan ceritakan kebenaran. Dan kita tidak boleh reka apa benda yang tidak ada di depan mata. So kalau susah, kalau tidak susah. Sebab tu saya kata ramai orang tidak tahu kontranya di antara Syria dengan Palestin. Palestin bukan semuanya tentang kemusnahan. Ada di sebalik Palestin itu ada benda yang baik. Contoh dia, ada orang yang senang, ada orang yang susah. Di Syria, ramai orang tengok di Syria okey kot dekat Turki, tapi tak, dia sama macam Rohingya kat sini pun. Dia tak boleh. Persediaan dia, kita kena bersedia. Pertama sekali, sokongan keluarga paling penting. Kalau izin mak ayah, dan yang kedua, kalau sudah bersuami dan beristeri, izin pasangan tu penting. Sediakan semua tu untuk pergi. Sebelum pergi, ambil langkah-langkah seperti mana kena ada pertama sekali
kena ada daripada segi keuangan kena cukup. Daripada segi pasport kena ada salinan. Kena ada bawa ubat-ubat bekal sendiri. Dia macam nak pergi berperang lah Dia berpergi berperang, tetapi bukan pergi berperang dengan senjata, tapi pergi berperang dengan kalam. Serah diri. Pergi berperang untuk menyatakan kebenaran Tanpa senjata. Tanpa senjata. Dan kalau boleh tambah sedikit, kami di MVM pula, kalau kami pergi, antara perkara yang mungkin kita punya yang kali ni akan masuk dia dengan Abang Azwan, yang mungkin dah akan rasa pengalaman first time yang saya dah rasa beberapa kali, yang saya yang tak sanggup nak buat perkara itu adalah bila mana kami perlu menulis wasiat. Dan saya baru kahwin, baru setahun kahwin. So bila wasiat menulis kepada isteri dan mak tu lain perasaan dia. So itulah perkara yang kita perlu bersedia sebenarnya jika kita nak pergi ke misi luar. Baik, kita berbalik terus kepada tajuk kita ni Ramadan di Syria. Ramadan 3 Okey, Ramadan di Syria. Jadi apa sebenarnya misi yang akan dilakukan oleh MVM sendiri, iaitu di Turki dan juga Syria. Jadi apa yang boleh kita kongsikan kepada pendengar, terutamanya tahulah bulan Ramadan dengan hari ini hari pertama Jumaat, dan kita tahu apa sahaja bentuk bantuan ke sedekah ke, dia berganda-ganda pahalanya. Jadi kita yang senang kat sini, yang mampu nak beli sebiji Panadol kepada anak jika sakit, apa salahnya kan bantu mereka yang memerlukan. Baik, insya-Allah untuk kali ini di bulan Ramadan kami menyasarkanlah untuk menghantarkan bantuan untuk 20,000 keluarga, insya-Allah. 20,000 penerima manfaat, yang mana kami meletakkan sasaran sumbangan sebanyak RM500,000, yang mana ini adalah kali pertama kami meletakkan nilai RM500,000, yang mana sebelum ini RM300,000. Tapi bila mana kita melihat seperti Abang Azwan kata tadi, dengan nilai RM1,000 dengan 1,000 keluarga yang kami bantu sebelum ini, nak bandingkan dengan beberapa juta yang ada di sana, sangat sikit. Tak cukup. Itu yang menyebabkan kami memikirkan kita perlu tambah lagi nilai sumbangan, dan kita meletakkan sasaran insya-Allah 20,000 pada bulan puasa ini. Dan pada masa sama juga kita menyasarkan juga untuk menghantarkan pack bukan sahaja makanan, tapi juga untuk anak-anak di sana juga. Untuk pada masa sama, mereka ni sebenarnya anak-anak di sana ramai yang terlepas pandang. Mereka seronok bagi makan, seronok bagi kotak bantuan, tapi mereka lupa anak-anak, iaitu anak-anak yang tengah trauma. So apa yang kami buat adalah kami akan sediakan juga satu pack bantuan yang untuk anak-anak, untuk mereka hilang trauma sebenarnya. Mereka perlukan galakan, mereka perlukan sokongan. Mereka perlukan bila kami datang, mereka bukan memerlukan makanan sangat pun untuk anak-anak tersebut, tapi mereka perlukan abang, mereka perlukan tempat bercakap, mereka perlukan. So insya-Allah untuk bulan puasa kali ini misi dia agak mencabar, saya kata, sebab setiap kali puasa di Timur Tengah akan jadi lain. Macam bagi contoh 2017 masa bulan puasa saya nak masuk hari Selasa, tiba-tiba dah masuk dalam 1 meter kena patah balik tanpa sebab, dan saya sangat kecewa pada masa tu sebab persiapan semua dah tunggu daripada pukul 8 pagi persiapan semua. Maghrib dapat tahu kenapa kami dipatah balik adalah sebab masjid yang kami tengah nak hantar bantuan tu telah dibom. Dapat gambar di WhatsApp berkecah-kecah segala mayat, tangan sana bersepah, dan itu menjadikan saya insaf. Yang saya katakan Tuhan tarik saya balik untuk keluar balik, ada sebab di situ sebenarnya. Ji, saya nak tambah sikit. Mat bagi tahu tak, dia untuk misi Ramadan 3.0 ni, MVM sasar untuk memberikan pack berbuka iftar untuk 20,000 orang. 20,000 orang. Okay. Saya rasa mungkin antara yang terbesar. Dan dalam masa yang sama ketika kami berada di sana, ada NGO lain yang membuat perkara yang sama. Kenapa benda ni kena buat? Kenapa kita kena buat bagi dia orang buka puasa? Itu persoalan dia. Soalan dia, mereka ni bersahur ke tidak? Apa kita tahu? Itu yang soalan ni. Saya bagi analogi. Kalau di Syria, pernah satu ketika dulu dekat dalam YouTube satu video ulama di Mesir yang menerima panggilan telefon daripada Somalia. Dia berkata, ya Syekh, saya ni ni nak bagi tahu analoginya. Saya ni tak ada makanan. Saya nak sahur pun tak boleh. Saya nak buka pun tak boleh. Saya nak makan tak boleh. Adakah pahala saya ni diterima sebagai berpuasa? Poin yang saya nak cerita kat sini adalah di Turki, yang tempat kami nak pergi, di Sali Ufa. Sali Ufa tu pelarian Syria duduk dalam gua. Duduk dalam gua dan duduk dalam kandang lembu. Saya dah pergi dah. Bulan 1 yang tu. Kandang lembu, kandang kebab. Kebab tak ada. Dia ada lembu dengan kambing. Dia duduk dalam gua. Dia orang kerja di ladang orang Turki. Dia orang kerja di ladang kapas orang Turki. 3 bulan pertama ada hasil. Tak ada hasil duduk. Rumah tu tidak ada air, paip pun tak ada. Bekalan elektrik tak ada. Anak tak sekolah. Orang kata kenapa kita perlu bantu? Ni nak bantu 20,000 orang je.
Sedangkan di Gaziantep sendiri ada 2 juta, 20% adalah pelarian. Di Salih Ufa pun sama. Yang kami nak pergi ni sikit je. Apabila kita kata perlu tak kita bantu, kalau membuktikan kemuliaan Ramadan itu adalah dengan membantu, maka inilah hari dia. Ya. Saya selalu ditanya oleh sahabat, apa pentingnya membantu Palestin, membantu Yaman, membantu Syria? Saya kata tidak ada bezanya. Tidak ada yang mana lebih penting. Yang penting adalah tindakan membantu itu sendiri. Ya. Jadi hari ini, di kesempatan ini, Ramadan 3.0 ni dan juga masa misi yang dibuat oleh NGO lain, benda yang kita nampak remeh. Betul. Mana remeh? Bagi buka puasa je. Ya, Ji. remeh tapi sebenarnya sangat bernilai kepada orang yang mungkin Yang terima. tak ada sahur dan Ya, tak betul. ada makanan berbuka. Yang kita ni kadang-kadang berlebih, basi pula Dan makanan tu. saya tambah sikit tadi, dia ada tanya macam mana mereka bersahur atau berbuka kan. 2017 yang kali pertama saya masuk tu, waktu nak buka puasa, saya katakan itu satu buka puasa yang paling mahal dalam hidup saya, paling nilai dan paling mahal, yang mana duduk di atas tanah beramai-ramai dengan family-family yang ada, datang sekeping roti, nampak pakcik-makcik mencabut ulam-ulam di tanah yang mereka tanam, mereka ambil tomato letak dan air masak, ambil pisau potong tomato letak kat dalam roti. Itulah makanan buka puasa kami pada hari itu. Kita di Malaysia, Ya Allah, hari-hari tanya hari ni nak makan apa best. Macam Syahrir kata, hari ni nak makan, nak buka apa best. Sekarang pergi dekat ni, kita beli lebih 3 kuih, lebih 3 juadah utama, tak RM50 sekali beli je. Tetapi nak bercakap dalam keadaan yang sama, bukan cakap pasal pelarian. Di Malaysia juga ada orang nak spend RM10 pun tak boleh. Dan jangan bercakap pasal pelarian. Pelarian tidak ada hak langsung. Ya. Bukan kerana mereka itu beragama ni, tapi oleh kerana mereka itu pelarian. Kita bantu apa yang boleh. Saya cuba membayangkan yang saya berada di situ dan saya cuba juga untuk memahami betapa kita ni sangatlah bertuah dan bersyukur. Nak transfer duit senang je, hujung jari je. Betul. Kan? Sambil-sambil kita dengar, sambil kita fikir, kalaulah benda tu berlaku pada keluarga kita, jadi bagaimana? Baik, sedikit komen daripada rakan kita di Facebook, Adit F. Dia kata semoga kerja-kerja mulia kalian dipermudahkan dan mendapat ganjaran baik di sisi Allah. InsyaAllah, amin. Jasmadin Budin dia tanya bagaimana cara nak membantu meringankan beban saudara Islam di sana. Boleh bagi link atau nombor akaun bank baik, tak? boleh. Kami first boleh buka kami punya Facebook, iaitu Muslim Volunteer Malaysia MVM, ataupun boleh search kami di Instagram Muslim Volunteer Malaysia MVM. Yang ada Twitter pun boleh, kami punya Twitter Volunteer MVM. Dan lebih mudah untuk menderma, ada 2 website. Tapi website untuk derma yang paling istimewa kami buat adalah di donation, donation donation.mvm.org.my. Buka saja di situ, akan keluar semua kempen-kempen yang kami buat dan akan nampak ada kempen untuk bantu di Syria di situ. Ya. RM10 je. Kalau dekat Turki boleh bagi anak yang saya beritahu adik kepada volunteer tadi saya beritahu penterjemah tu kan. Okey. Boleh bagi dia untuk seminggu je. Dia bahasa RM10 tu seminggu mereka makan. Tak, Jadi itu yang dia bawa nilai dia. Bawa nilai dia. Bukan darjah itu yang dia mampu. Okey. Tapi nak ceritanya RM10 kita bagi tu pun itu besar Cukup nilai. besar. itu RM10, tapi masa kami bagi bantuan masa musim sejuk, satu pack makanan yang kami isi ni, contoh kalau Haji ada 3 orang anak, Okey. sambung suami, 5 orang satu family, 5 orang satu bungkusan makanan ni di share untuk 5 orang. Bayangkan, Bayangkan. kita ni satu pack tu kadang-kadang tu tak habis kita sebab buang. terlebih orang bagi. Betul. Kan di Malaysia ni memang ramai yang prihatin dan pemurah. Jadi Baik, apa kata salurkan bantuan ini di negara yang memerlukan, walaupun MVM dah jelaskan tadi 90% bantuan tu di Malaysia, 10% saja pun di luar Ya, negara. betul. Jadi mungkin anda akan mendapatlah lebih berganda-ganda pahala untuk membantu mereka yang benar-benar memerlukan. Kata Mahmud Zuhdi, dia kata semoga Allah merahmati usaha anda semua dan usaha kalian, dan ramai juga yang menyatakan simpati dan juga terkejut dengan kaedah ataupun sumbangan yang dilakukan. Dan Azizi Kamizi dia kata anda juga boleh ke Pertubuhan Sukarelawan Muslim Malaysia untuk menyumbang dan sebagainya. Okey, baik. Apa lagi yang boleh kita sampaikan akhir sekali terutamanya kepada mereka yang beragama Islam sekarang ini bulan Ramadan, jadi untuk mengambil kesempatan ini. Baik. Cik Muhammad dan juga Cik Said. Saya nak tekankan satu je. Lepas
Terima kasih Puan. Yang paling penting adalah nak ditekankan di sini, program MVM adalah program berkala untuk pelarian Syria. Kenapa saya kata berkala? MVM akan buat satu misi musim sejuk di akhir tahun. Okey. Kemudian misi Ramadan, misi korban ada. Betul. Dan misi korban. Mana dia berkala setiap ni. Dan setiap kali ada tu memang ada banyak NGO yang pergi, bantulah NGO mana yang nak dibantu pun sekalipun. Gunalah saluran mana. Dan dalam masa yang terdekat ini Dalam masa terdekat nak pergi MVM ke Syria? akan pergi ke sana pada 23 hari bulan Mei sehingga 31 Mac. Betul. Untuk yang mendengar ini yang mungkin pernah terasa dalam hati ataupun pernah komen di laman sosial media yang mana kenapa nak bantu di luar. Saya mendapat satu fakta daripada kolonial ATM, satu seorang orang besar di ATM Angkatan Tentera Malaysia beritahu, sesusah mana pun kita melihat rakyat Malaysia kita, rakyat Malaysia kita lebih mewah berbanding dengan yang duduk di pelayan. So maksudnya kita lihat sesusah mana pun kita di Malaysia sebenarnya, nak bandingkan dengan di luar, mereka sangat jauh lebih susah. Kita lebih mewah daripada dia orang sebenarnya. Ya, kita kan selalu dengar kan macam Betul. Allah nak bantu kat negara luar, kat sini pun ramai yang tak makan lagi. Betul lah. Dekat sini bantu juga. Betul. Bantu juga ya, jangan ingat MVM tak bantu Betul. dan kita nak kongsi juga selepas ini MVM apa bantuan di Malaysia, tapi sekarang ini kita lebih fokus kepada Ramadan di Syria kerana mereka semua ni akan membawa sumbangan anda ke sana dan anda boleh bayangkan juga pahala yang anda akan dapat, terutamanya mereka yang benar-benar memerlukan. Baik, Syed nak kongsi lagi ni sedikit mungkin kepada pendengar baharu program rentas kemanusiaan ini yang dibawakan oleh MVM Muslim Volunteer Malaysia, dan Cik Syed sendiri sebagai aktivis kemanusiaan yang sangat berpengalaman mungkin nak menceritakan sesuatu supaya mereka turut sama memberi sumbangan. Jika kalian membayangkan ada satu platform untuk bercakap, membincangkan soal kemanusiaan, soal aktiviti sukarela, rentas kemanusiaan adalah salurannya. Kita jemput semua anak muda, semua pendengar-pendengar nak ceritakan pandangan atau apa-apa berkenaan ni bersama dengan ni. Ia bukan hanya tentang program MVM saja, tak. Tapi ia adalah platform untuk kita bincang dan kita bantu sama membantu. Akhirnya hidup kesimpulan ni. Ya. Okey. Ni saya secara peribadi berpendapat bahawasanya dalam hidup ni apa kita tak punya apa-apa pun dalam hidup. Orang putih kata the only things that belongs to you is the one that you give. Apa-apa yang benar-benar menjadi milik kamu adalah apa yang kamu bagi. Yang lain kita tinggal semua. Betul. Yang kita bagi itu milik kita. Saya akhiri kat situ, mungkin Mak boleh sambung. InsyaAllah. Saya mewakili MVM mendoakan semoga setiap semangat yang kita berikan, terutama lagi di bulan Ramadan ini, menjadi satu tambah nilai saham kita dengan asbab kita ke syurga nanti, insyaAllah. Yang mana kena ingat di bulan puasa nilai pahala bila kita bagi orang makan tu berganda-ganda sebenarnya. Betul. So, insyaAllah. Dan kita sendiri pun dapat pahala orang yang berpuasa tu tanpa kurang sedikit pun pahala puasa betul. mereka tu. Okey. Baik, terima kasih kepada Encik Muhammad Jantan, Presiden Muslim Volunteer Malaysia MVM, dan juga Encik Syed Azwan Syed Ali, aktivis kemanusiaan dan juga penulis untuk media strategi MVM dalam program rentas kemanusiaan untuk kali ini. Jadi kita sama-sama turut menyumbang selepas ini. Sekali lagi caranya untuk anda menyumbang. Okey, anda boleh search kami di Facebook Muslim Volunteer Malaysia MVM ataupun di Twitter di Volunteer MVM, dan kami sangat aktif di Instagram iaitu Muslim Volunteer Malaysia MVM. Dan untuk maklumat Ji, setakat pada pagi ini alhamdulillah selepas seminggu kita buka sumbangan, kita telah mendapat hampir 100,000. Setakat pagi ini saya dapat maklumat kita dah 99,000. Sikit lagi nak 1,000. So semoga sebelum 23 hari bulan ni kami capai 500,000 tu untuk bagi makan untuk 20,000 orang. Mungkin itulah kali pertama bagi mereka yang 20,000 orang tu yang akan dapat makan tu adalah paling mewah sekali mungkin dia pernah makan nasi sebenarnya. Ya, jadi jangan lupa rebut peluang ini. Hari Jumaat, bulan Ramadan pula tu, dengan penuh kerahmatan dan juga keberkatan, insya-Allah. Semoga dipermudahkan dan dimuliakan di sisi Allah, kata Zani Kampung Sentul, dan ramai lagi rakan Facebook Baik, kita yang mendengar dan juga Terima kasih menyaksikan kerana bersama rentas kemanusiaan dan kawan-kawan kat luar. Jadi terus setia bersama kami. Saya Nazira Noran. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.